Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik syarah Sahih Bukhari ni kita masih bincang hadis tentang Islam tu 5 rukun Islam dah. Cuma hadis tu ada perbezaan riwayat, ada hak sebut haji dulu baru dah puasa, ada hak sebut yang keempatnya puasa, yang kelimanya haji dah. Jadi kenapa ada perbezaan riwayat tersebut dah? Sebab perbezaan riwayat dalam mendahulukan dan mengemudiakan rukun Islam yang keempat dan kelima ni. Keempat mengerjakan haji dan kelima berpuasa. Ada hadis gitu dah di bulan Ramadan. Jadi rukun keempat haji, yang rukun kelima ni berpuasa di bulan Ramadan. Berdasarkan setengah riwayat, berpuasa di bulan Ramadan tersebut sebelum mengerjakan haji. Ada riwayat kata puasa dulu bulan Ramadan, yang keempatnya kelima baru rukun ke Islam kelima baru mengerjakan haji. Setengah riwayat pula berpuasa di bulan Ramadan tersebut sebelum mengerjakan haji. Jadi ada riwayat lain yang juga berpunca daripada Ibn Umar yang meletakkan ibadah puasa di rukun di tempat yang keempat, ada rukun yang keempat lah, rukun Islam yang keempat. Sementara ibadah haji pula berada di tempat rukun yang kelima lah. Apabila perawinya Ibn Umar diminta kepastian berhubung dengan perbezaan tertib di antara kedua riwayat berkenaan. Tukar sikit. Tak nampak ni. Jadi ada orang tanya Ibn Umar lah, apa beza tu tertib ni. Ada kata riwayat yang sebut puasa dulu rukun keempat barulah kelima menunaikan haji. Ada riwayat daripada Ibn Umar yang sama juga kata riwayat haji puasa dulu rukun yang keempat, haji dulu rukun yang keempat, puasa rukun kelima dah. Beliau menegaskan bahawa kedua-duanya didengarinya sendiri daripada Nabi, daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu jelaslah bahawa kedua sunnah tersebut mengandungi pengertiannya yang tersendiri. Justru para ulama telah menyimpulkan bahawa ulama buat kesimpulan apa beza ni dah. Riwayat daripada perawi sahabat yang sama tiba-tiba berlain susunan tertibnya. Hadis yang meletakkan berpuasa di bulan Ramadan sebelum mengerjakan haji sebenarnya lebih mengambil kira tertib ibadah-ibadah berkenaan berdasarkan tarikh dan sejarah perfarduannya. Ada kata gitulah, kata rukun keempat tu puasa. Betul ada. Dia dulu sebelum kewajipan puasa dulu sebelum kewajipan haji dah. Para ulama bersepakat tentang puasa di bulan Ramadan difardukan sebelum ibadah haji. Puasa di bulan Ramadan difardukan pada tahun kedua hijrah lagi. Awal lagi lah tahun kedua hijrah. Sedangkan haji pula difardukan pada tahun ke-6 hijrah. Ada sebut 6 hijrah. Menurut setengah ulama, haji baru difardukan pada tahun ke-9 hijrah. Tu ayat pasal tu tak wajib lagi. Hak Nabi laksana start 9 hijrah. Wajib dah. Itu pendapat ulama lah. Okay, yang keduanya, hadis-hadis yang pandangan apa beza ni dah. Perbezaan susunan tertib ni antara puasa dengan haji, haji dulu ke puasa dulu ke nah. Hadis-hadis yang meletakkan mengerjakan haji sebelum berpuasa di bulan Ramadan pula lebih bermaksud mengklasifikasikan bentuk ibadah kepada dua jenis, dua kategori. Iaitu ibadah wujudiyah, iaitu amalan ibadah yang terlaksana melalui perbuatan fizikal. Dalam erti kata lain, ibadah yang dilakukan dengan anggota badan seperti sembahyang menunaikan haji. Jadi you susun ikut perbuatan dah. Jadi kalau buat hak tak sana hak jenis buat ni kena semaya, kena geruk kaki tangan ke apa ni, semaya. Lepas tu haji dah. Puasa ni senyap gitu, tak nampak bergerak. Kalau kita tengok orang puasa ni tak puasa serupa, buat dia ada pergerakan dia, kecuali makan kalau biasa pun dah. Yang kedua ni ibadah adamiyah atau ibadah tarkiyah lah. Itu ibadah yang terlaksana tanpa perbuatan fizikal. Sebaiknya ia terjadi dengan semata-mata meninggalkan sesuatu. Seperti meninggalkan makan, meninggalkan minum dan lain-lain di waktu siang pada bulan Ramadan. Menjauhi segala larangan syariat seperti berzina dan lain. Itu jenis ibadah meninggalkan dah. Bukan buat nampak zahir buat, tinggal tak buat satu, tak buat benda lah, ada larangan dia. Riwayat yang meletakkan ibadah haji sebelum berpuasa di bulan Ramadan lebih bermaksud mengklasifikasikan ibadah kepada wujudiyah. Dia disusun secara terutan, bermula dengan sembahyang, zakat dan haji. Hak jenis perbuatan buat Kemudian barulah disebutkan ibadah tarkiyah, itu puasa-puasa ni ibadah hak jenis tak buat tapi hak jenis tinggal.
Yang ketiga, ibadah wujudiyah terbahagi kepada 3 bahagian pula. Pertama, badaniyah. Ibadah badaniyah ialah ibadah yang berkaitan dengan tubuh badan atau pergerakan badan. Mendirikan sembahyang merupakan satu contoh ibadah badaniyah. Jadi sembahyang ni nampaklah gerak-gerak dah. Yang keduanya maliyah. Ibadah maliyah ni ibadah maliyah ialah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Mengeluarkan zakat merupakan satu contoh ibadah maliyah. Ibadah melibatkan harta. Yang ke-C dah, gabungan di antara badaniyah dan maliyah, ibadah yang menggabungkan badan dan harta adalah antara lainnya ialah mengerjakan haji. Jadi hak ketiga tu itu semua rukun yang keempat lah. Pertama syahadah, yang kedua sembahyang, yang ketiga zakat. Dah. Keempat ni haji lah. Sebab apa? Sebabnya kupu antara lepas atau sembahyang tu perbuatan saja dah. Harta tu maliyah. Zakat tu maliyah, harta, jadi gabung lah. Jadilah haji. Haji kena guna pitih, dia kena guna badan lah. Antara lainnya haji lah yang ada gabung badan, perbuatan badan dengan perbuatan harta lah. Ibadah puasa terletak paling akhir kerana selain ia merupakan ibadah tarkiyah, ia juga merupakan satu ibadah tarkiyah yang tinggal lah. Ibadah meninggalkan. Ia juga merupakan satu ibadah yang dikatakan oleh Allah bahawa asyamu li wa ana ujzi bih. Bermaksud puasa hanya untukku. Puasa-puasa ni Tuhan dah. Walai tak boleh nak nilai. Tuhan jangan nilai dah. Akulah yang dapat memberikan pahalanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Malik, Ahmad, An-Nasa'i dan lain. Di antara amalan-amalan yang tersebut dalam hadis ini, puasalah yang agak berbeza daripada yang lain. Kerana itulah ia disebutkan paling akhir. Kita rajah Hafiz Ibn Hajar dalam masalah ini dan kritikan para ulama terhadapnya. Hafiz Ibn Hajar ni hebat. Ia tak utama ke pendapat tertentu, tapi ulama lain kritik dia pula kan. Hafiz Ibn Hajar dan Fathul Bari mentarjihkan, menguatkan hadis Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Muslim yang mendahulukan berpuasa di bulan Ramadan daripada mengerjakan haji. Dia kata tu silap lah. Dia kata hak kuat no, puasa dulu berhaji dah. Bagi beliau riwayat Bukhari daripada Ibn Umar yang mendahulukan mengerjakan haji daripada berpuasa di bulan Ramadan itu adalah riwayat berdasarkan makna, riwayat bil makna dah. Dalam hadis ni ada ulama terima riwayat dengan makna lah, tidak tepat-tepat lafaz dia. Riwayat Muslim yang mendahulukan berpuasa di bulan Ramadan daripada mengerjakan haji pula adalah riwayat berdasarkan lafaz, riwayat bil lafzi. Dah. Betul-betul lafaz ni betul serupa Nabi kata tu, dia katanya riwayat Muslim. Yang merupakan riwayat asal daripada Ibn Umar, kata Ibn Hajar lah, atau ia adalah lafaz Nabi SAW yang sebenarnya, iaitu Ibn Hajar pilih buat puasa dulu baru haji dah. Itu dah lebih lafaz dah. Dia lafaz tepat Nabi kata gitulah mengikut Ibn Hajar. Sama ada perawi tidak mendengar bantahan Ibn Umar terhadap orang yang menegurnya kerana beliau telah menyebutkan berpuasa di bulan Ramadan sebelum mengerjakan haji. Dalam majlis lain atau perawi terlupa lalu berlakulah apa yang dikatakan riwayat berdasarkan makna. Jadi perawi dia sikit lupa tu tidaklah menjejaskan kekuatan hadis tu apabila dia maknanya betul dah. Dah susunan sikit beza dah. Riwayat berdasarkan makna ni, makna dia tu juga adalah sesuatu yang diharuskan penggunaannya oleh jumhur ulama. Majoriti ulama kata boleh. Kepada orang-orang yang alim, tapi bukan orang sebagainya, orang alim je boleh buatnya dah. Supaya lebih jelas berikut dikemukakan riwayat Muslim. Jadi dimaksudkan oleh Hafiz Ibn Hajar itu bersama terjemahannya. An Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bunyal Islam ala khamsin ala ay wahidallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyam Ramadan wal hajj. فقال رجل الحج وصيام رمضان فقال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Gitu. Ada hadisnya. Bermaksud Ibn Umar meriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda SAW bersabda, Islam itu dibangunkan di atas 5 perkara. Pertama, tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua, mendirikan sembahyang. Yang ketiganya, memberi zakat. Yang keempatnya, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelimanya, mengerjakan haji. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkata haji dan puasa bulan Ramadan. Macam ada kritik je dah. Haji dulu lah macam mana? Jawab Imam, tidak, puasa bulan Ramadan dan haji. Maksud puasa dulu baru haji dah. Begitulah aku dengar daripada Rasulullah. Ini poin penting. Begitulah aku dengar daripada Rasulullah SAW. Ibn Umar kata dah. Bagaimanapun bukan seorang dua pensyarah Sahih Bukhari yang mengkritik pendapat Hafiz Ibn Hajar ini. Masalah Teguh hebat.
pengarang Fathul Bari ni pun dikritik oleh ulama lain, kata tak betul ni. Bagi mereka, kritikan Hafiz Ibn Hajar itu tidak kukuh kerana beberapa alasan berikut. Imam Muslim tidak mengemukakan satu riwayat itu sahaja dalam sahihnya. Dalam sahih Muslim tu banyak riwayat. Imam Muslim telah mengemukakan 4 saluran riwayat berkenaan daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar sahaja ni 4 riwayat dah. Yang pertama dan keempat daripadanya mendahulukan puasa di bulan Ramadan. Jadi satu dan empat, ada 2 hadis lah. Satu dan hadis yang keempat, pertama dan hadis keempat, puasa boleh daripada haji. Yang kedua dan yang ketiga, hadis yang kedua dan ketiga daripada 4 tu, mendahulukan mengerjakan haji daripada berpuasa di bulan Ramadan lah. Bantahan Ibn Umar terhadap orang yang menegurnya kerana beliau telah menyebutkan berpuasa di bulan Ramadan sebelum mengerjakan haji dalam hadis Muslim yang kemukakan tadi, tidak boleh dijadikan dalil tentang Ibn Umar telah menyalahkan riwayat beliau sendiri yang menyebutkan sebaliknya. Tak boleh guna lagi dalil itu dah. Tidak semestinya juga yang menunjukkan Ibn Umar terlupa akan hadis yang pernah diriwayatkannya pada orang lain. Tidak juga. Kedua-dua riwayat dikemukakan oleh Ibn Umar itu dapat dijamakkan, digabungkan dengan mengatakan beliau sebenarnya bermaksud menyatakan kedua-duanya telah didengari beliau daripada Rasulullah SAW. Mungkin sekali Ibn Umar telah mendengar hadis berkenaan sekurang-kurangnya 2 kali. Ada ketikanya Nabi SAW menyebutkan berpuasa di bulan Ramadan sebelum mengerjakan haji. Dan ada ketikanya pula baginda SAW mendahulukan mengerjakan haji daripada berpuasa di bulan Ramadan. Mengatakan secara putus bahawa riwayat Ibn Umar yang dikemukakan oleh Bukhari dalam sahihnya ini adalah riwayat berdasarkan makna. Agak tidak sesuai dengan kedudukan Bukhari yang terlalu tinggi lah. Siapa lagi jika dilihat pada susunan kitab-kitab dan susunan bab-bab dalam Sahih Bukhari. Bukankah kitab Al-Manasik, kitab haji menyusul selepas kitab Az-Zakat? Lepas zakat tu bukan puasa tapi haji dulu Bukhari letak dah. Dan kitab As-Shaum, puasa pula menyusul selepas kitab Al-Manasik, kitab haji dah. Seolah-olah Imam Bukhari nak susul ikut hadis yang dia letaklah musnad dia dah. Dia kuatlah bagi dia dah. Penyusunan kitab-kitab mengikut tertib seperti itu jelas menunjukkan Bukhari menjadikan hadis Ibn Umar yang mendahulukan mengerjakan haji daripada berpuasa di bulan Ramadan sebagai asas pegangannya. Agak sukar untuk diterima Imam Bukhari mengutamakan riwayat yang berdasarkan makna dalam keadaan ada di hadapannya hadis yang diriwayatkan berdasarkan lafaz asal daripada Rasulullah SAW atau daripada seorang sahabat baginda sendiri. Yang keempatnya, poin keempat, apa yang disebut dalam Mustakhraj Abi Awanah ni? Mustakhraj ni dia mengeluarkan Mustadrak sanad hadis yang sama sanad lain. Mustakhraj ni mengeluarkan kan Mustakhraj keluarkan hadis lain daripada perawi sama. Kegan sudah teringat. Jadi apa itu sebut dalam Mustakhraj Abi Awanah ala Sahih Muslim? Hanya tu hadis sama tu perawi lain dah. Mustakhraj Abi Awanah al Sahih Muslim ada sebalik daripada apa yang tersebut dalam Sahih Muslim. Seperti yang dikemukakan di atas. Terbalik. Sahih Muslim kata gitu lah. Kerana dalamnya tersebut kata-kata Ibn Umar begini, ij'al siyama Ramadan akhirahunna kama sami'tu min fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dari tu Mustakhraj Abi Awanah terbalik dah. Bermaksud letakkanlah puasa bulan Ramadan di akhir sekali sebagaimana aku dengar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi terbalik. Puasa akhir bawa haji dulu dah. Walaupun Hafiz Ibn As-Salah selepas mengemukakan kata-kata Ibn Umar ini berkata, ia tidak dapat menandingi apa yang tersebut dalam hadis Muslim. Ibn Salah pun serupa dengan Ibn Hajar dah. Tapi bukankah Muslim juga ada meriwayatkan 2 hadis daripada Umar sama seperti diriwayatkan oleh Bukhari? Macam mana nak jawab hadis Sahih Bukhari yang kuat lagi sanad dia ni? Gitulah. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka 50, Umdatul Qari jilid 1 muka 120 hingga 11, Irsyadus Sari jilid 1 muka 29, Al-Kawakib Ad-Daruri jilid 1 muka 179, Syarah Nawawi ala Sahih Muslim jilid 1 muka 179, Kashful Bari jilid 1 muka 140 hingga 143, Nasrul Bari jilid 1 muka 23 hingga 24. Keindahan dan ketepatan perumpamaan Rasulullah SAW. Menerusi hadis ini, Rasulullah SAW mengumpamakan Islam dengan sebuah khemah yang lumrah yang digunakan oleh masyarakat Arab. Seperti mana khemah itu tegak dengan 1 tiang seri dan 4 pancang di sekelilingnya kemah lah dah. Tiang seri duduk tengah, ada 4 pancang tiang sekeliling kemah dah. Begitulah juga dengan agama Islam. Bangunan Islam akan berdiri megah selagi ada 5 rukun yang tersebut dalam hadis ini.
Empat pancan di sekeliling sebuah kemah menepati empat lagi rukun Islam selain dua kalimah syahadah. Tengah tu, tiada segi tu kalimah syahadah lah. Kesemuanya bertindak sebagai penyokong dan pengukuh kedudukan khemah. Kalau satu atau dua atau tiga daripadanya tiada, maka khemah itu masih juga ada. Tetapi dalam keadaan lemah dan tidaklah sempurna. Ada ketikanya yang mungkin terdedah kepada runtuh, mudah runtuh lah dia. Pas kau tia-tia tengah beruntuh dah, tia seri pada. Sekih tak gagah dengan tia lain dah. Manfaat sepenuhnya daripada sesebuah khemah juga tidak lagi dapat diambil daripada khemah seperti itu dah, tak ada pada mana. Kada tia seri saja ada, hak lain runtuh kan termasuk betul dia dah. Jika tiang serinya pula tiada, maka pada ketika itu tiada lagi apa yang dinamakan khemah, tiada lagi ruang berteduh di bawahnya, tiada lagi manfaat dan faedah yang dapat diambil daripadanya dah. Tiang seri ni dia tak hujung pucuk dia dah. Kata ada orang tegak pakai runtuh belaka dah. Demikianlah juga dengan bangunan Islam, ia tegak sempurna dan megah dengan kelima-lima rukun Islam. Tiang seri bangunan Islam ialah dua kalimah syahadah, iaitu bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dalam erti kata yang lain, ia merupakan pernyataan kepercayaan pada Allah Tuhan Yang Maha Esa, akidah tauhid dan kepercayaan kepada Rasulullah Muhammad. Kalau rukun asas ini tiada, syahadah ni lah, maka tidak ada apa yang dinamakan Islam itu lagi dah. Kalau satu atau dua daripada empat lagi rukun Islam yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW dengan empat pancang di sekeliling sebuah kemah itu pula tiada, maka bangunan Islam akan menjadi lemah dan tidak sempurna lagi dah. Dalam keadaan keempat-empat rukun Islam selain dua kalimah syahadah tidak ada, lebih-lebih lagi lah bangunan Islam itu terancam kepada keruntuhan dan kerobohan mudah sesak lah. Perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah SAW jelas menggambarkan dua perkara berikut. Pertama, apabila seorang masuk ke dalam khemahnya, selamatlah dia daripada ancaman musuh dalam dan luarnya. Ia juga terpelihara daripada kepanasan dan kesejukan. Begitulah keadaannya apabila seorang masuk ke dalam Islam yang sempurna, dia akan terselamat daripada ancaman musuh dalamnya berupa hawa nafsu amarah dan ancaman musuh di luarnya berupa syaitan. Dia juga akan terpelihara daripada ancaman neraka daripada tabaqah nariyah. Ini azab berupa api dan kepanasan yang sangat dahsyat. Kalau dia kemah lah. Dan tabaqah zamharirnya. Tabaqah zamharirnya azab neraka berupa kesejukan yang tidak terperi. Yang kedua, komponen bagi suatu benda atau perkara terbahagi pada dua bahagian. A, yang menyebabkan kewujudannya juz'un muqawwam. Yang ke B, yang menyempurnakan juzuk mukammilnya. Muqawwaman dan juzuk mukammilnya. Komponen daripada bahagian A ada. Kalau tidak ada, nescaya tidak akan wujudlah suatu benda atau perkara. Dan perumpamaan yang diberikan Rasulullah SAW itu kesaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, merupakan komponen daripada bahagian A lah. Dan ia merupakan juzuk muqawwam, iaitu bagi agama Islam lah. Seorang tidak akan dikira beragama Islam sekiranya komponen ini tidak ada padanya. Sementara empat rukun Islam yang lainnya pula merupakan komponen daripada bahagian B, juzuk mukammil lah. Seseorang yang tidak menegakkannya tetap dikira beragama Islam lagi jika bahagian B, jika komponen pertama telah ada padanya, syahadah ada, meskipun Islamnya itu tidaklah sempurna kerana ketiadaan penyempurnaan yang lain lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.